Baiklah, kita berikan perhatian semula ke Stadium Hoki Nasional, stadium utama di Bukit Jalil ini untuk menyaksikan perlawanan yang memasuki minggu ketiga dalam saingan TNB Liga Hoki Malaysia 2024 antara pasukan TNB berdepan dengan pasukan Nur Insafi Sporting yang masing-masing menghuni di kedudukan yang ketiga dan kedua dalam saingan Liga hingga setakat ini. Apapun hingga tamat 30 minit yang pertama, hanya satu layan kad hijau yang diberikan oleh kedua-dua Empire sepanjang perlawanan ini. Ini bermakna mereka bermain dengan begitu baik, dengan semangat kesukanan bagi memastikan tidak ada kesilapan-kesilapan yang berat terjadi. Dan pastinya ia akan memberikan peluang untuk mereka terus merencanakan serangan. Dan bagi kedua-dua pasukan hingga setakat ini 42 mata demerit yang dimiliki, dengan 9 kad hijau dan 6 kad kuning dilayangkan untuk kedua-dua pemain, kedua-dua pasukan. Selain kita melihat bagaimana TNB diikat 3-3 pada perlawanan yang pertama ketika berdepan dengan pasukan Maybank, dan mereka menang ke 6-0 ke atas TNB Thunderbolt pada perlawanan yang kedua sebelum mengatasi jaringan besar 13-1 untuk membelasah Liaoning Men Hockey Team. Pada perlawanan yang ketiga dan perlawanan yang keempat mereka diikat oleh pasukan THT dalam perlawanan sumbangsih yang menyaksikan TNB berjaya untuk merampas Piala TNB dari catatan hat-trick dilakukan oleh pasukan THT. Jadi mereka mulakan suku yang ketiga separuh masa yang kedua dengan TNB menyerang dari sebelah kiri ke kanan sambil rancangan yang berbeza yang akan dilakukan oleh kedua pelali, khususnya bagi Nur Insafi. Ada mereka ketinggalan dengan 0-3 dan PC ada stiff check yang dilakukan oleh pemain pertahanan pemain nombor 4 iaitu Jokinder Singh. Ya, satu kawalan yang baik yang dilakukan oleh Shelo di kawasan baseline di dalam kawasan D, dan kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Nur Insafi itu melakukan clearance yang kurang bijak, kurang kemas di dalam kawasan baseline untuk memberikan hadiah pukulan short corner untuk pasukan TNB. Ini adalah pukulan sudut penalti yang ke-8 untuk TNB. 2 castle yang digunakan dan 2 flicker bersedia untuk menewaskan penjaga gol dari Jan Yung Yung, dan satu tolakan yang gagal untuk menembusi pintu gol buat kali yang keempat dari tolakan Jang Chong Yun. Satu tolakan bagi saya agak lemah oleh Jang, di mana beliau bagi saya jarak terlalu jauh kerana bola berhenti di second castle dan beliau berada di first castle. Bagi saya jarak untuk beliau melakukan flick yang baik bagi saya agak kurang tepat di situ. Dik Aiman yang cuba untuk mendapatkan peluang, namun begitu pengesahan terbaru adalah jaringan ketiga menerusi pukulan sudut penalti adalah Amirul Hamizan Azhar, pemain kebangsaan. Apapun satu lagi serangan balas yang dilakukan oleh TNB. Dalam pada itu kesilapan pula yang terjadi hasil tackle dari Mukni. Ia akan melegakan sedikit benteng pertahanan pasukan Nur Insafi dari terus diserang tarik arus. Muhammad Tajuddin gagal untuk berjaya untuk melepasi marker yang kedua. Teruskan kata Ilan Go Empire pada perlawanan ini. Mukni Ya, kalau kita lihat amat sukar untuk penyerang pasukan Nur Insafi, terutamanya Tengku Ahmad Tajuddin, hanya mendapat sokongan daripada rakan sepakai hanya seorang sebentar tadi.
di mana bagi saya mereka kurang numbers untuk melakukan serangan yang lebih efektif untuk menghasilkan percubaan. Transisi dari bertahan ke menyerang yang sememangnya agak rendah, hanya kepeluang untuk Muhammad Tajuddin, dan sekarang ini peluang yang dimiliki oleh Nur Insafi. Satu reverse stick, reverse hit yang cuba dilakukan oleh Nur Rahul Seka. 7 gol yang menjadi ledaknya sepanjang 5 perlawanan. Ya, satu reverse hit percubaan yang berbahaya yang dilakukan oleh penyerang pasukan Insafi. Itu sebentar tadi terkena pemain pasukan TNB. Mukni ke depan, peluang yang terus cuba dibuka oleh Danish Aiman. Sekali lagi dikuasai semula oleh Marhan untuk pasukan TNB. Mukni di seberang sini, masih ada penguasaan Mukni. Jang nanti di tengah, Syed Syafiq sambil kesilapan antara dua pemain TNB di bahagian tengah membolehkan bola kembali semula dikawal oleh pemain Nur Insafi. Ruang seterusnya dari Harjit Taj Singh. Taj Singh ke depan yang dihalakan ke arah Tengku Ahmad Tajuddin. Peluang sekarang ini dimiliki oleh Nur Insafi, namun reverse hit yang disempurnakan oleh Saman Satish sedikit tersasar. Ya, satu percubaan bagi saya agak liar di situ, di mana rakan sepasukan telah pun menanti di kawasan far post untuk menanti hantaran yang boleh dilakukan untuk menghasilkan jaringan. Marhan dibantu Wan Najmi. Marhan semula, TOP dilakukan dari sebelah kanan ke sebelah kiri untuk berikan dimensi berbeza. Kita melihat bagaimana pergerakan di bahagian pertahanan pasukan Nur Insafi. 6 pemain mereka berada dalam kawasan 25 bagi memastikan tidak banyak ruang yang dimiliki oleh 3 pemain TNB untuk membuat sebarang kemungkinan percubaan ke arah pintu gol mereka. Jang menampan untuk mendapatkan penguasaan TNB. Ni ke belakang, biarpun ada sakan yang cuba dilakukan oleh Syawal Najmi. Mereka mencari ruang, belakang yang tidak kemas membolehkan turnover dimiliki oleh pasukan Nur Insafi sekarang ini. Serangan balas yang cuba dilakukan, pukulan dari Hataj, ruang dan juga tampanan yang baik, dan tindakan susulan yang cemerlang untuk Nur Insafi. Akhirnya mereka berjaya meledak dengan jaringan pertama mereka. Ya, bagi saya satu peluang yang baik dapat dicipta oleh pasukan Nur Insafi sehingga menjaringkan gol. Namun bagi saya clearance yang cuba dilakukan oleh penjaga gol Hairul, penjaga gol TNB ini, bagi saya beliau agak mencari di mana bola berada untuk melakukan clearance yang lebih baik. Nur Rahul Seka, jaringan yang ataupun gol padang yang ke-7 dari 8 gol yang terhasil untuk Nur Insafi dalam 6 perlawanan. Ia pastinya akan berikan peluang semula untuk Nur Insafi menggandakan asakan. Sambil itu giliran TNB melancarkan serangan. Satu peluang yang terhasil dalam kawasan D, namun tampanan yang kurang kemas dari Azril. Ya, kalau kita lihat di separuh masa kedua ini, Nur Insafi masih lagi mengekalkan corak pertahanan, dan sekali-sekala apabila mereka menang bola, mereka melakukan counter attack. Namun counter attack yang mereka lakukan setakat ini agak kurang efektif kerana transaksi antara defend dan juga menyerang mereka agak perlahan di situ. 23 balas 6 adalah circle penetration. Tambahan yang tidaklah begitu banyak berbanding separuh masa yang pertama. Sampai giliran TNB terus menguasai bola.
Mereka tidak mahu tergesa-gesa untuk mara ke dalam kawasan 25 lawan. Peluang dimiliki oleh TNB dari baseline. Serangan atau tindakan susulan. Bantuan diberikan oleh Danish Daniel. Syafiq untuk seberang sini. Tampanan dari Amirul Hamizan, penjari gol ketiga untuk TNB. Sambil itu Azril dihalang dan TNB dihadiahkan free hit. Syed Syafiq untuk TNB. Peluang yang cuba digunakan oleh TNB untuk mendapatkan jaringan lebih besar. Tampanan bahaya untuk Nur Insafi dan satu reverse hit yang berjaya dilepaskan dari usaha yang dihasilkan seperti tadi. Ya, bagi saya satu percubaan yang agak kurang tepat yang dilakukan oleh Syarif Sabah, kerana beliau sepatutnya melihat di mana rakan pasukan yang berada di stroke point dan juga far post itu sebentar tadi, hanya menanti untuk Syarif Sabah melakukan hantaran dan melakukan jaringan yang mudah. Serangan balas yang dilancarkan oleh Nur Insafi gagal disambut dengan lebih kemas dari tampanan Syawal Najmi. Jadi itu adalah peluang terbaik kerana mereka 2 lawan 1 dengan pertahanan pasukan TNB. Chang untuk Amirul Hamizan ke depan. Namun begitu terlalu kuat untuk Azril. Jadi 16 untuk pasukan Nur Insafi. 2 lawan 1 menyukarkan untuk mengatasi marker. Masih lagi dalam penguasaan mereka. Baik kali ini tindakan dan seterusnya gerakan dan juga larian yang cuba dilakukan. Begitu Saman Satish terlepas peluang untuk memberikan hantaran yang lebih kemas, yang lebih berkualiti ke arah rakan yang berada di hadapan. Giliran TNB pula. Dari sebelah kiri pintu gol pasukan Nur Insafi. Rakan dari Syarif Sabah tidak ada ruang dan terpaksa ke belakang semula. Sambil peluang yang dimiliki oleh Amirul Hamizan untuk mengambil bahagian dalam perancangan serangan di dalam kawasan lawan. Satu tolakan. Jadi peluang yang dimiliki sekarang ini untuk Saman Satish. Bantuan yang diberikan, larian yang baik dari Rahul Heriseka. Masih lagi Rahul 2 lawan 1. Mereka kekurangan ahli dalam melancarkan serangan ini. Tidak ada sokongan. Mudah untuk TNB merampas mula penguasaan bola. Azril. Lihat rakan-rakan di depan, tidak ada ruang yang lebih selesa untuk melakukan tolakan. Chang terus ke depan, bahaya untuk Nur Insafi. Dari baseline cuba mencari Aizra Azad, namun begitu turnover untuk Nur Insafi sekarang ini. Pemat Tajuddin di seberang sana, namun di bahagian kawasan D ada seorang pemain dan 2 pemain berada dalam kawasan tersebut, dan reverse hit yang agak sia-sia dilepaskan oleh Hatta Singh. Bagi saya di separuh masa kedua ini pasukan Nur Insafi beraksi dengan baik, terutamanya dari segi pertahanan, dan apabila mereka melakukan serangan sesekali itu yang kita nampak berbahaya. Namun tindakan yang agak kurang agresif yang ditunjukkan oleh penyerang-penyerang mereka. Manakala untuk pasukan TNB kita dapat lihat mereka masih lagi mencari rentak, terutamanya forward line mereka. Setakat ini di separuh masa yang kedua ini gagal untuk mencipta ruang yang lebih baik untuk hantaran-hantaran yang tepat berjaya dilakukan oleh pemain pertahanan maupun pemain midfield pasukan TNB. Aiselmi tolakan ke depan, baseline tampanan. Peluang yang dimiliki oleh TNB. Begitu
Dennis Daniel gagal untuk melakukan tolakan yang lebih sempurna. Ada stick check. Kesilapan dari Dennis Daniel membolehkan kelegaan ketika bertahan untuk Nur Insafi. Yasan yang terus saja ke tengah. Peluang yang dimiliki oleh TNB. Satu gerakan akan susulan dari Alis Aizat dan side board dari pukulan yang dilakukan sebentar tadi oleh Azhar Aizat. Ya, satu gerakan yang baik oleh Aizat dan juga Shelo, 1-2 hantaran di dalam kawasan D, namun percubaan itu gagal berjaya dinafikan oleh pemain pertahanan pasukan Nur Insafi. Peluang sekali lagi. Kita lihat bagaimana bantuan dari Aiman. Satu lagi circle penetration yang dihasilkan, namun tidak ada percubaan ke arah pintu gol yang dapat dibuat oleh pemain-pemain TNB. Chang Jun Yun. Satu gerakan dari Mukni tidak menjadi. Namun begitu dikuasai semula Faisal Mi. Namun lihat bagaimana Mukni gagal menyambut dengan lebih kemas dari tolakan tersebut, dan ia berikan ruang dan juga peluang sekarang ini untuk Nur Insafi. Skill 3D yang cuba dilakukan oleh Hartaj Singh. Ahmad Tajuddin agak tergesa-gesa tolakan yang cuba dilakukan ke arah Nur Rahul Hariseka, sekaligus membolehkan turnover dimiliki oleh pemain-pemain TNB. Faisal Mi sekali lagi tolakan terus saja ke arah kayu pemain lawan. Lihat bagaimana linkman iaitu Punit, Regi Goda dan juga Firan berjaya untuk membantu ketika mereka bertahan. Sekali lagi serangan mengharapkan terkena kaki pemain lawan, namun begitu kedudukan itu lebih bersedia dipertahankan oleh pertahanan pasukan Nur Insafi. Marhan berjaya merampas mula. Jadi peluang sekarang ini, Shelo ke seberang sini cuba untuk mencari rakan di sebelah kanan. Akan mencari Dennis Aiman, menjaring gol kedua untuk TNB. Jadi peluang untuk Nur Insafi. Idea yang baik. Nur Rahul sempat menolak dan PC. Tampanan dari penjaga gol terus saja ke arah Jang untuk membolehkan pada sudut penalti yang ketiga dimiliki oleh pasukan Nur Insafi. Bagi saya satu gerakan yang baik di mana pasukan Nur Insafi sesekali apabila mereka melakukan circle penetration, mereka nampak bahaya. Kalau tidak jaringan dihasilkan pun mereka berjaya untuk memberikan pukulan sudut penalti kepada pasukan. Dua castle dan dua flicker yang bersedia. Pada set piece kali ini, apakah percubaan terus ataupun set piece dari Joginder, namun mudah tampanan yang dihasilkan ataupun dilakukan oleh penjaga gol TNB. Jadi berakhir 45 minit suku yang ketiga, di mana hingga setakat ini tidak ada tambahan jaringan ataupun jaringan besar yang terhasil sebagaimana di suku yang pertama. Sambil itu kita lihat semula bagaimana rangkuman di suku yang ketiga ini, di mana sekali-sekala pasukan Nur Insafi berpeluang untuk melancarkan serangan balas. Namun begitu dengan kekurangan pemain
di kawasan 25 area pasukan TNB. Mereka tidak banyak peluang dan inilah jaringan pertama yang akhirnya berjaya dihasilkan. Bola muntah dari tamparan penjaga gol, mudah untuk Nur Rahul Hariseka untuk menghasilkan jaringan ke-8-nya dalam Liga musim ini. Jaringan yang ke-7 menerusi pukulan ataupun jaringan padang bagi membolehkan pasukan Nur Insafi Sporting untuk mengejar dengan 1-3. Dalam pada itu, di penghujung permainan, Azhar Aizat sekali-sekala berpeluang untuk membuat percubaan. Namun hingga setakat ini mereka kekal dengan 3 gol untuk mendahului. Tetapi ada jaringan yang dapat dihasilkan oleh pasukan lawan, iaitu Nur Insafi Sporting, untuk merapatkan curang jaringan. Jadi suku yang terakhir, peluang 15 minit ini perlu digunakan oleh Nur Insafi. Seandainya ingin berada dalam kedudukan top 3 atau top 4, mereka perlu untuk mendapatkan mata dalam perlawanan ini. Mereka antara pasukan pilihan Maybank yang mereka harungi pada perlawanan yang kelima. Mereka tewas dengan 1-4. Namun begitu, ada berapa lagi pasukan pilihan, khususnya THT, yang akan mereka temui dalam musim 2024 ini. Jadi tolak mula untuk suku yang keempat dan terakhir yang akan dilakukan oleh pasukan Tenaga Nasional Berhad ke atas Nur Insafi Sporting. Sudah pasti walaupun pasukan TNB mendahului dengan jaringan 3-1, namun bagi saya performa yang ditunjukkan oleh pasukan TNB di suku yang ketiga ini, terutamanya dari segi forward line, mereka beraksi agak kurang baik dan gagal untuk memberi gerakan-gerakan yang berbahaya untuk mencipta peluang untuk jaringan. Bagi saya mereka perlu tingkatkan atau memperkemaskan lagi di suku yang keempat ini. Bagi saya inilah senjata untuk mereka menang dengan lebih selesa dalam perlawanan ini. Mereka akan memulakan suku yang terakhir. Apakah 3 mata mampu dihasilkan oleh TNB sekaligus berpeluang untuk mencabar kedudukan carta ataupun kejuaraan Liga musim ini? Di suku yang terakhir dimulakan. TNB cuba mengasak. Tolakan dari Nur Syafiq. Lalu pas yang cuba dihasilkan tadi terus kepada pemain lawan. Bagi membolehkan Nur Insafi pula menguasai permainan, tapi itu hanya seketika. Sebelum reverse hit yang agak liar dilakukan oleh Kuwat Diraj. Chang Jun Yun lihat rakan-rakan di depan, tapi tidak banyak ruang dibuka, khususnya dalam kawasan 23 meter. Pasukan Nur Insafi membolehkan tidak banyak pilihan. Marhan biasa yang cuba lakukan, bahaya untuk Nur Insafi. Satu reverse hit yang sempat dilepaskan dan tackle yang dipersalahkan membolehkan PC yang seterusnya, yang pertama di suku yang terakhir ini, dimiliki oleh pasukan TNB. Ya, satu peluang yang keemasan yang didapat oleh pasukan TNB untuk menambah jaringan di suku yang keempat ini. Namun pertahanan sekali lagi berjaya melakukan pressure hadangan dengan cepat sebelum percubaan itu dapat dilakukan. Ini adalah PC yang ke-9 yang dimiliki oleh pasukan TNB. Hanya 1 gol terhasil menerusi flick yang dilakukan oleh Amirul Hamizan Azhar.
defense yang perlu dipertahankan oleh Nur Insafi. Satu percubaan terus, berjaya disekat oleh first runner pasukan Nur Insafi. Ya, sekali lagi first runner pasukan Nur Insafi berlari dengan baik, berjaya menutup ruang di sebelah kiri. Bagi saya ini kesilapan oleh flicker pasukan TNB kerana seringkali mereka melakukan PC sebelum memperolehi PC sebelum ini mereka melakukan percubaan yang sama di sebelah kiri penjaga gol. Bagi saya mereka perlu untuk membuka arah di sebelah kanan pula. Macam Tajuddin yang cuba untuk mendapatkan PC, tapi tenang pemain pasukan TNB untuk bertahan. Marhan terus saja dilarikan sekarang ini untuk Firhan. Marhan untuk Firhan, namun berjaya dipintas oleh Joginder Singh. Namun TNB marah sekali lagi. Dari Marhan, kena kaki dan PC yang ke-10 untuk TNB. Ya, bagi saya satu kesilapan mudah oleh pertahanan pasukan Nur Insafi memberi kaki beliau untuk memberikan pukulan sudut penalti untuk pasukan TNB. Danish Daniel yang mendapatkan PC yang ke-10. Hasil idea mencari kaki pemain lawan. Jang ataupun Syarif Sabah bersedia bertindak sebagai flicker. Dari Jang dan berjaya dipatahkan oleh Syarul Azmi untuk menidakkan gol yang keempat dimiliki oleh pasukan TNB. Ya, satu flick yang baik di sebelah kanan. Namun penjaga gol pasukan Nur Insafi lebih bersedia untuk menafikan percubaan itu. Di baseline kita melihat bagaimana Jang cuba untuk mendapatkan bola. Marhan terus saja kepada Danish Daniel. Masih lagi dikuasai oleh TNB. Chong Yun dalam kawasan D. Irhan, namun begitu dan melihat bagaimana video referral yang diminta, ataupun mungkin Empire sendiri yang mahukan video referral, tetapi kita melihat bagaimana perbincangan yang berlaku antara Yongbo dan juga Ilan Go. Ada pemain TNB yang mahukan referral, bukannya dari Empire. Ya, Ferhan Asari meminta video referral di mana beliau diasak daripada belakang oleh pemain pertahanan pasukan Nur Insafi. Itu kesalahan yang cuba diminta untuk penalty corner. Apakah PC yang ke-11 akan diberikan untuk TNB? Hanya 10% PC ratio yang menghasilkan keputusan positif untuk TNB hingga setakat ini. Dari 10 pukulan sudut penalti, hanya 1 menghasilkan jaringan. PC yang terakhir atau satunya PC yang menghasilkan jaringan adalah pada minit ke-23. Jadi PC untuk TNB yang ke-11. Cubaan terus ataupun set piece antara Syarif Sabah dan juga Jang Jun Yun. First runner PC defense adalah cukup penting
Untuk kasalan pertama dari Jun Yung dan jaringan di top corner sebelah kanan. Itu gol pasukan Rahul ataupun Nur Insafi. Bagi saya satu flick yang baik yang dilakukan oleh Jang, melakukan daripada first castle dan terus di sebelah kanan penjaga gol. Bagi saya dengan kelajuan bola yang beliau lakukan cukup untuk menewaskan penjaga gol untuk menghasilkan jaringan. Ya, satu jaringan yang cukup berkualiti pada minit ke-51 untuk jaringan tambahan bagi TNB mengatasi Nur Insafi dengan 4-1. Dalam pada itu, pemain-pemain TNB masih lagi tidak puas hati dengan jumlah jaringan tersebut. Aimani Rozmi, pemain berpengalaman yang banyak membantu dalam merencanakan serangan. Shelo tas untuk Bukni. Jun Yun, TOP dari sebelah kiri ke kanan. Shelo semula paksa ke belakang untuk mereka melakukan BOD sekali lagi. Mukni kurang kemas hantaran dilakukannya, terus saja dipintas oleh pertahanan pasukan Nur Insafi dari Adam Hafiz. Sampai itu sempat percubaan dilakukan. Satu hantaran yang baik yang dilakukan oleh Ni Aiman mencari rakan sepasukan yang berada di Fapus, namun rakan sepasukan yang berada di Fapus gagal untuk melakukan biasan untuk menghasilkan jaringan. Jadi permainan pada ketika ini di suku yang terakhir, masuki minit ke-51. Terlalu kuat pula untuk Shelo. Belakang ke dalam dari Joginder. Ogni merampas. John Yung. Mereka sekali lagi membina serangan dari bawah, dari bahagian tengah. Akan dilakukan oleh Faisal Mi. Faisal Mi ke depan. Satu tolakan biasan, namun sekadar mengenai sideboard. Cubaan dari Aboy. Satu reflection yang baik yang dilakukan oleh Aboy, namun angle kayu itu bagi saya kurang tepat untuk terus bola itu ke arah gol. Ada line cut hijau yang kedua, kali ini diberikan kepada Jong Yun. Dia melakukan blocking tadi. Sampai itu salah faham untuk terus mencari Tukar Mata Judin. Lepas pula peluang serangan balas yang cuba direncanakan oleh Nur Insafi. Azad masih lagi terus marah. Berjari terbanyak musim lalu melakukan tolakan. Sekali lagi cuba untuk mencari Nick Aiman. Shelo. Peluang untuk TNB menggandakan jaringan. Jadi dirampas hanya seketika. Peluang sekarang ini TNB dari Shelo, namun di Fapus Azad Jaya disekat oleh pemain lawan. Sekali lagi cuba mencari kaki Adam. Tidak ada PC dan peluang tampanan yang kurang kemas dari Nur Rahul dari Seka mencari gol tunggal untuk Nur Insafi hingga setakat ini. Ya, kita lihat walaupun TNB beraksi kurang seorang, namun mereka berjaya setakat ini mendominasi perlawanan ini, di mana gerakan ataupun serangan yang dilakukan sangat baik, manakala unit Nur Insafi punya hanya mampu untuk melakukan hantaran-hantaran yang jauh kepada target man mereka yang berada di kawasan TNB. Bagi saya agak kurang efektif untuk pasukan Nur Insafi untuk menghasilkan jaringan.
Serangan balas untuk Nur Insafi, namun kawalan ikut kemas dari Punit. Over untuk TNB. Finish Daniel. Dua marker yang menjadi atasi, namun tolakannya tidak tepat ke arah Shelo. Yang dipersalahkan adalah Saman Satish. Free hit untuk TNB. Faiz Helmi ke depan. Peluang sekarang ini terhidang untuk TNB. 3 lawan 3, namun tolakan mudah. Azad cuba membuat pukulan. Di far post adalah Shelo. Sambil itu clearance yang baik untuk meredakan asakan tali arus dari TNB. Sangat efektif setakat ini hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan pemain-pemain TNB, di mana kita dapat lihat mereka main simple hoki, satu ataupun dua sentuhan saja untuk melakukan hantaran kepada rakan sepasukan dan terus bergerak ke dalam kawasan area yang kosong. Ruang untuk Jidin, namun begitu tidak ada ruang. Komata Judin terlepas peluang. Serangan balas Azad. Dua pemain cuba diatasi. Teruskan ataupun free hit. Ada stick check yang dilakukan oleh pemain Nur Insafi. Untuk itu peluang sekali lagi diberikan untuk TNB. Faiz Helmi. Marhan paksa ke belakang sedikit. Marhan semula. Peluang sekarang ini untuk Azad dan bola terkena badan penjaga gol pasukan Nur Insafi untuk menyelamatkan pintu gol mereka dari dibolosi buat kali yang kelima. Satu skill collection yang baik oleh Aizat, di mana beliau berjaya melakukan satu collection dan menewaskan marker beliau hanya setakat beliau selepas itu berhadapan dengan penjaga gol. Namun keputusan beliau untuk melakukan reverse bagi saya agak kurang tepat. Mungkin beliau perlu melakukan dummy untuk melakukan percubaan di sebelah kanan, strong side beliau untuk menghasilkan percubaan yang lebih tepat. Arhan kembali menjana serangan dari sebelah kiri kanan pintu gol pasukan Nur Insafi. Baik tindakan kami dilakukan oleh Faiz Helmi. Tolakan dalam kawasan D dan tidak ada PC. Sebaliknya long corner untuk TNB. Ia pun ada tampanan keluar tetapi tidak disengajakan. Sekali lagi Azad. Lepas dari Azad. Tolakan ke tengah dan di penghujung Fapus. Dia dapat disempurnakan dengan lebih baik. Ya, banyak peluang yang terhidang yang sebegini, yang semacam ini yang berjaya dicipta oleh pasukan TNB. Namun bagi saya mereka pemain-pemain yang berada di Fapus kena lebih bersedia untuk menerima hantaran-hantaran itu. Sambil kita terus melihat baki kurang 4 minit di suku yang keempat. Ruang untuk Nur Insafi untuk mendapatkan skor kurang satu mata semakin sukar. Tolakan dari kawasan berbahaya sempat dilakukan oleh Joginder. Komata Judin dipersalahkan kerana tackle dari belakang. Nak usaha untuk merampas bola dari kawalan yang dilakukan oleh Wan Najmi. Chong Yun. Baik idea dan masih lagi kawasan permainan. Tidak, bola telah pun keluar dari baseline dan seterusnya bola 16 untuk Nur Insafi. Adam skop tinggi, namun begitu tampanan yang kurang cermat pula yang dilakukan sebentar tadi oleh Norahul Heriseka.
Syafiq. Baik tindakan ini untuk Faiz Helmi. Lepas itu TNB terus cuba mendapatkan jaringan yang kelima, namun tindakan pantas refleks dari Syahrul Azmi. Ya, satu percubaan yang baik, direct hit yang dilakukan oleh Syahri Sabah, namun penjaga gol berjaya menafikan percubaan itu. Bagai peluang yang terhidang untuk TNB mendapatkan jaringan yang lebih besar, tapi hingga setakat ini hanya 4 gol yang berjaya dihasilkan untuk mengatasi pertahanan pasukan Nur Insafi. Peluang untuk Nur Insafi melancarkan serangan. Bola berjaya ditolak keluar untuk menyelamatkan pintu gol pasukan TNB dari bulan ataupun try yang cuba lakukan. Safi hanya 35% penguasaan hingga setakat ini di suku yang terakhir. Atas dikeluarkan dari kawasan berbahaya, serangan balas dibiarkan kepada Jong Yun. Faiz Helmi di depan, namun Faiz Helmi naik ke atas ke baseline. Ruang yang terhidang sekali ini, satu slap shot dan ditampar dengan kemas. Apapun PC yang seterusnya diberikan untuk pasukan TNB. Ya, satu bagi saya peluang yang terbaik untuk pasukan TNB untuk menjaringkan gol yang kelima mereka, kerana kita dapat lihat tiada asakan ataupun hadangan yang dilakukan oleh defender pasukan Nur Insafi, hanya perlu melakukan percubaan ataupun hantaran yang tepat. Tampanan dari kaki Syahrul Azmi terus saja ke arah Adam Hafiz Hariseka bagi membolehkan TNB diberikan penalti yang ke-12. Jong Yun dan jaringan super copycat sebagaimana jaringan sebelum ini, jaringan keempat di sudut yang sama, helah yang sama. Gol kelima terhasil. Ya, inilah kekuatan Jang, di mana beliau melakukan flick yang baik di sebelah kiri, di sebelah kanan penjaga gol, berjaya dengan kekuatan yang flick yang beliau ada. Saya rasa memang mana-mana penjaga gol di dalam MHL ini agak sukar untuk melakukan hadangan. Jaringan yang ke-10 untuk Jang Jong Yun. Manakala hingga setakat ini 9 PC yang berjaya disempurnakannya dan 1 stroke sepanjang 6 perlawanan. Serangan balas untuk TNB dalam baki kurang 50 saat sekarang ini. Sambil itu masa permainan terhenti. Video referral akan digunakan oleh Ilan Go. Ya, ada kekasaran yang dilakukan oleh Tengku Ahmad Tajudin tadi oleh Marhan Jalil di dalam kawasan 25 ela. Saya rasa agak keras. Mungkin boleh dihadiahkan penalty corner untuk pasukan Nur Insafi. Itu yang diminta referral. Apapun, kita akan melihat keputusannya. Apakah advantage akan memihak kepada Nur Insafi menerusi usaha dari Tengku Ahmad Tajudin. Jadi inilah insidennya. Ya, kita dapat lihat hanya Tengku Ahmad Tajudin terpaksa beraksi secara solo di dalam kawasan 25 ela untuk masuk kawasan circle penetration TNB. Beliau terpaksa menggunakan segala individu skill beliau untuk menewaskan 2 ataupun 3 pemain pertahanan pasukan TNB. Jadi PC yang keempat untuk Nur Insafi dari video referral. Peluang terbaik untuk mendapatkan
mendapatkan jaringan yang kedua. Okay, ini adalah peluang terakhir pasukan Nur Insafi untuk menambahkan jaringan. Dua bateri untuk PC attack bagi pasukan Nur Insafi. Dari Joginder, takannya berjaya ditampan. Namun peluang kedua untuk Nur Insafi terlepas. Jadi lihat bagaimana serangan balas yang pastinya akan memberikan kesukaran untuk pertahanan, namun kesilapan dari tolakan. Masih lagi dalam permainan. Kita melihat bagaimana usaha yang terakhir untuk TNB mendapatkan jaringan, dan akhirnya berakhir 60 minit permainan dengan 6 gol terhasil secara keseluruhan pada perlawanan petang ini. Namun ia merupakan kekalahan kedua berturut dialami oleh Nur Insafi dari 6 perlawanan. Manakala bagi pasukan TNB pula, ini merupakan kemenangan yang keempat selepas 2 seri sebelum ini untuk mereka mengumpul 14 mata. Jadi perlawanan antara Maybank dan juga KL City yang berlangsung serentak di Stadium Hoki 2 di Bukit Jalil ini juga menarik untuk kita ketahui keputusan penuhnya. Jadi ini adalah rangkuman untuk kita melihat bagaimana jaringan yang dapat dihasilkan oleh pemain-pemain TNB. Jaringan pada minit ke-11 yang menyaksikan bagaimana jaringan pertama terhasil, dan selepas itu selepas 2 gol terhasil, pasukan Nur Insafi juga berpeluang untuk mendapatkan PC namun tidak dapat disempurnakan. Dan ini adalah jaringan yang ketiga dari PC yang pertama dilakukan oleh Amirul Hamizan untuk meletakkan kedudukan 3-0. Dan ini adalah jaringan yang pertama untuk pasukan Nur Insafi menerusi Norahul Heriseka untuk mendapatkan jurang jaringan. Namun respon yang pantas dari John Yun untuk menghasilkan isi gol yang pertama untuknya pada perlawanan ini. Dan selepas itu berapa lagi peluang terhidang untuk TNB, termasuk dari Syarif Sabah, antara pemain yang terlibat dalam melancarkan serangan. Dan ini adalah jaringan kelima untuk TNB menerusi Janjun Yun, sekaligus ia meletakkan jaringan yang ke-9 untuk bukan sudut penalti dari 10 gol yang terhasil sepanjang 6 perlawanan. Dan selepas itu beberapa ketika juga pasukan Nur Insafi berpeluang untuk melancarkan serangan balas, namun 60 minit permainan menyaksikan 3 mata penuh dimiliki oleh pasukan TNB, sekaligus berjaya mengumpul 14 mata dari 6 perlawanan dan 2 keputusan seri. Jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat bagaimana statistik, 65% bagaimana di separuh masa yang pertama tidak jauh berbeza. Jadi mungkin Azlan boleh merumuskannya, Lan. Ya, jelas kita dapat lihat penguasaan pasukan TNB pada perlawanan hari ini. Jumlah circle penetration terlalu tinggi, 35 circle penetration berjaya diperoleh oleh mereka berbanding dengan pasukan Insafi hanya 11. Namun penalty corner 12 penalty corner yang berjaya dihasilkan oleh Tenaga Nasional Berhad, namun gagal hanya beberapa saja, 2-3 saja berjaya mereka menjaringkan gol. Jadi keputusan penuhnya, pasukan TNB berjaya memungut 3 mata penuh untuk menewaskan Nur Insafi dengan keputusan 5-1.
Berada di tepi gelanggang ataupun di tepi padang untuk terus kita bawakan kepada anda antara penjaring gol bagi TNB untuk hari ini. Kita bersama dengan Syafiq Sumantri. Syafiq, tahniah atas jaringan dan juga pembukaan gol untuk musim ini, dan tahniah juga untuk TNB pastinya. Jadi anda melihat secara keseluruhan aksi sebentar tadi bersama dengan Nur Insafi. Kami bermain dengan baik dalam first dengan last. Cuma kami mungkin kena fokus lebih daripada goal scoring goal lah. Baik. Dan kalau kita lihat dengan keputusan ini sekaligus meletakkan memintas kedudukan dan juga mengungguli saingan liga pada ketika ini, dan selepas ini game berdepan dengan ATM. Macam mana persediaan khususnya daripada pesan daripada coach sendiri? Untuk saya rasa kita akan tengok video untuk malam ni pada esok hari untuk perbaiki kelemahan-kelemahan yang hari ni kami buat, dan mungkin kami akan lebih sharp untuk lawan ATM nanti. Baik, Syafiq, kalau kita lihat juga untuk aksi sebentar tadi, bagaimana tekanan berbeza di separuh masa yang pertama dan kedua, mungkin ada taktikal ataupun perubahan yang direncanakan oleh Coach Saiful? Plan seperti biasa, kita bermain mengikut arahan yang dibagi, melalui tepi, dan kami membuat yang terbaik lah. Dan inilah keputusan yang kami dapat bagi. Baik, terima kasih Syafiq dan juga tahniah. Kita mengharapkan kejayaan untuk aksi selepas ini juga untuk Syafiq dan juga TNB. Baik, untuk anda semua terus kekal setia bersama dengan kami. Kami juga akan terus membawakan kepada anda siaran secara langsung bagi aksi saingan Liga TNB MHL, TNB untuk edisi pada kali ini. Terus kekal setia bersama kami di saluran TV Sukan dan juga di aplikasi RTM Click serta di platform media sosial Sukan TV RTM. Kembali semula. Baiklah, pandangan dari penjaga gol atau penjaring gol pertama pada perlawanan ini, Nur Syafiq Sumantri, dengan 3 mata penuh untuk bolehkan mereka mengumpul 14 mata, dan perlawanan seterusnya pada sebelah petang ini adalah Liao Ning berdepan dengan Jiwa Mohan NBIS, manakala UiTM-HA KPT berdepan dengan pasukan THT, antara perlawanan yang menarik untuk menentukan kedudukan tempat yang ketiga, khususnya antara UiTM dan juga berapa lagi pasukan. Dan jangan lupa untuk selepas ini, perlawanan yang akan menyusul 6-10 petang nanti antara Liao Ning Men Hockey Team berdepan dengan JM NBIS yang kami bawakan secara langsung. Dan selepas ini pasukan TNB akan beraksi untuk pasukan ATM, manakala Nur Insafi berdepan dengan TNB Thunderbolt pada perlawanan yang ke-7 nanti. Jadi sampai di sini, jangan lupa untuk terus setia bersama kami di RTM untuk aksi TNB Liga Hoki Malaysia 2024.